Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung sedikit lagi fakta yang berkaitan dengan keberkatan susu al-laban itu. Pada muka surat 258 pada muka surat 258 tu. Di bawah tajuk susu keberkatan susu, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi SAW dan juga isyarat, bahkan disebut juga dalam Quran secara lafaz tentang laban itu. Baik, hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas tu hadis sebelum tu pada muka surat 256 tu, man at'amahu tu, situ Jadi hadis Ibnu Abbas menunjukkan bahawa makanan dan minuman yang paling utama adalah susu. Kerana itulah ketika Nabi SAW menyebutkan air susu, beliau tidak bersabda dan berilah kami makanan yang lebih baik daripadanya, tetapi Nabi berdoa tambahilah kami dengan susu tu. Muka surat 256 tu, cuba tengok di situ. Man at'amahu Allah ta'aman falyaqul. Itu hadis Ibnu Abbas itu. Muka surat 256 tu. Di tengah tu Allah Nabi berdoa, Allahumma barik lana fih wazidna min hazidna min. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada laban itu, pada susu itu, dan tambahlah kepada kami susu itu. Jadi bila Nabi sebut begitu, para ulama membuat tafsiran atau kesimpulan bahawa air susu ini dia mempunyai kelebihan yang tersendiri, sehingga disebut dalam Quran dan juga dalam hadis, tanpa menafikan kelebihan air-air yang lain, tapi ini yang lebih utama. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, air susu adalah minuman yang paling bermanfaat bagi tubuh manusia kerana ia mengandungi gizi tinggi. Kalau dalam Arab itu disebut taghziyawiyah, iaitu penambah darah. Ada kebaikan dari sudut itu, kata Ibnul Qayyim. Selain itu, air susu juga menjadi minuman yang biasa diminum sejak daripada kecil, li'atiyadih, mana yang sudah biasa, tak kira bangsa, tak kira kaum, tak kira agama, susu ini menjadi minuman kepada bayi. Sama kalau susu ibu tu yang terbaik lah. Kalau dengan fitrah, sebelum ni kan kita bincang dah, Nabi pernah diuji malaikat, dia letak arak dengan susu, Nabi pilih susu pada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Dan susu itu digambarkan dalam hadis sebagai fitrah. Kalau kamu pilih arak, sesaklah umat kamu. Itu disebut. Kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan hadis Al-Bukhari yang disebutkan di atas itulah, hadis Bukhari itu baik, tak apalah tu atau boleh rujuk semula lah. Okey, habislah bab susu. Jadi mak yang tidak biasa minum susu ni boleh fikirlah, boleh fikir bagaimana kita nak jadikan susu ni sebagai minuman. Perlu dilatih. Setengah orang tu tak boleh, dia alasnya bau, tak biasa. Ni ada berlaku lah. Demikianlah manfaat susu dan keberkatannya yang sudah tidak diragukan lagi. Jadi apa dia sebenarnya poin utama yang kita boleh petik daripada apa yang kita baca daripada awal
sehingga hampir berapa capur semua tu lebih ke 2 muka surat setengah lah. Apa sebenarnya poin yang paling utama? Yang paling utama, pertama sekalinya, susu ni ada kelebihan secara khusus. Sebab apa? Sebab disebut dalam Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, secara khusus juga Nabi mendoakan supaya Allah tambahkan susu itu. Mada sentiasa ada, bekalan tu tak putus lah. Yang ketiga, ini secara umum, termasuk susu dan juga mana-mana minuman dan makanan. Bila kita makan, jangan tinggal doa keberkatan itu. Allahumma barik lana fih. Jangan tinggal. Mudah-mudahan Allahumma barik lana fih. Ya Allah, berkatilah untuk kami padanya. Kalau makan, makannya itulah. Kalau minum, minum itu. Walaupun air kosong pun, biar ada gitu. 5 saat ada Allahumma barik lana fih. Kena latih begitu. Dia bukan payah, cuma nak latih biar tetap. Nak membiasakan sesuatu. Pula kepada poin yang ke-6 tentang al-khail, yakni kuda. Al-khail mana kuda. Kuda ni juga satu atau satu makhluk ciptaan Allah, binatang ciptaan Allah yang ada disebut dalam Quran dan hadis. Ada disebut. Ialah ada binatang lain pun ada juga disebut. Ni kita nak baca kuda tu. Maknanya bila kita sebut berkat, dia kena ingat, kena melekat dalam minda kita umat Islam ni. Bila kata berkat, mana istimrarul khair, keberkatan itu berterusan. 2 perkara itu kita nak. Baik, dalil tentang keberkatan kuda. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al barakatu fi nawasil khail. Keberkatan itu berada pada ubun-ubun kuda. Ubun-ubun yang atas ni, hak budak masa lahir ke dia lembut tu. Itu dia panggil nawasil. Nasiyah mufrad dia. Mufrad dia nasiyah. Nawasi tu jamak dia. Jadi apa maksud Nabi sebut gitu? Selepas ni dia akan bincang. Kita bincang lepas ni lah. Cuma yang Nabi sebut dengan terang, al-barakah fi nawasil khail, keberkatan. Banyak nas Al-Quran dan As-Sunnah mengenai keutamaan keberkatan dan manfaat kuda ni. Di antara keutamaan dan keberkatan kuda yang paling penting ialah bahawa, ni dia terjemah secara literal, mengikat dan menggunakan kuda untuk berjihad di jalan Allah. Kalau nak ubah terjemahannya begini, dasar pada arah dia lah. Dia panggil ribatul khair. Ribat tu maknanya kita ikat supaya parking lah, kita parking kuda tu. Ribat tu semudah, ribat tu kita parking kuda tu. Jadi terjemahan dia begini, di antara keutamaan dan keberkatan kuda yang paling penting adalah apabila ia digunakan, dipersiapkan untuk digunakan dalam hati. Itu terjemahan, hak tu lebih itu lagi. Dia panggil ribatul khair. Sebab itulah kalau kita perhatikan, banyak tempat madrasah dia sebut ribat. Ribat Mustafa misalnya. Ribat tu inilah maksudnya. Makna tempat dia ni tempat menyiapkan orang untuk jihad fi sabilillah. Tu. Lepas tu betul kau buat sesuatu yang menempati tu, tu kena tengok lah. Tu kena tengok lah pula tu. Tak boleh tengok nama saja. Kena tengok nama tu, kena ukur dengan cara sunnah. Jangan kita tengok nama. Banyaklah nama ni makanan sunnah. Kita pun pergi beli. Sebenarnya tidak gitu. Makanan sunnah ni cara makan tu. Kita makan nasi goreng mak kita pun jadi sunnah kalau makan cara sunnah. Tak nanti kau tamat. Tak nanti kau tamat. Jadi signboard tu kena ejah molek sikit biar tepat. Nabi mai takut guna silap penggunaan sunnah tu. Supaya air kosong tu kan anda duk sebut sama. Kalau kita minum dengan tata cara Nabi, dia jadi sunnah. Walaupun air gapo pun, asalkan halal. Jangan silapkan halal tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa ni? Ada sambungnya lagi ni. Tidak, jadi persiapan menyiapkan kuda perang, kuda perang ni kalau kita tengok dalam hadis Nabi, dalam syarah-syarah, bukan kuda kecil kaki pendek tu. Kuda ni sahabat sanggup beli walaupun ghurrul muhajjalin, sanggup beli.
Ghurrul Muhajjalin ni kalau tengok dalam internet tu ada gambar dia. Dia kuda besar, tinggi lah. Tak boleh nak naik gitu, kena ada tempat pijak dia tu, tinggi. Lepas tu dia ada ni macam berlian di sini, manja gitu. Dia gitu, sini, warna putih. Lepas tu di kaki dia bawah pada lutut dia tu, dia warna putih macam stocking. Tu dia panggil Ghurrul Muhajjalin. Tu antara kuda yang molek. Kalau unta agak humrun na'am, unta merah. Mana kalau kenderaan zaman dulu, hak tu kira tu kelas mewah lah. Hak tu digunakan untuk perang, dipersiapkan untuk perang. Ni tiap-tiap hari latih dia untuk pecuk tu. Hak ni buat gitu tu bukan kerana riak. Dah berada di Mekah pada satu ketika dulu kan, dia pun dah ada dah sahabat hijrah nak pergi lah juga. Nabi kata, mu tak sih kau jadi teman hijrah aku. Terkejut dia. Mula daripada saat tu dia beli. Ada setengah riwayat dia beli 2 ekor unta. Unta ni unta yang mahal. Dia pelihara 6 bulan lebih. Dia pergi makan, dia jaga secukupnya. Itu maksudnya. Ribatlah sekiranya tu, walaupun unta, tidak kuda pun. Untuk tujuan agama, hijrah. Dan bila nak pergi tu, dia suruh Nabi guna tu. Tu saya nak bakar. Itu maknanya persiapan dibuat. Itu dia panggil ribatil khail. Bukan kuda padi tu. Bukan kuda hok kecil tu. Hok kaki pendek tu. Ada kemampuan tak ada tu kan? Tak ada lah. Tapi kebanyakan sahabat ada dulu, dia akan beli kuda ni. Bila saja Nabi arah suruh perang, sudah ada. Dia akan guna hak dia sendiri. Dan kuda tu akan mesra dengan dia lah. Sebab kuda ni, kalau kita baca, anda tak pernah naik pun kuda. Lembu pun tak pernah naik. Lembu pun tak pernah naik. Seekor kuda. Kuda pun tak naik. Lembu tak. Nah, ayatnya, kuda ni binatang yang paling kena tu dia lah. Kalau kita baca dalam buku-buku berkenaan dengan kuda ni, dia boleh, dia jinak, boleh dilatih, boleh diarah, banyak kebaikan dia. Jadi sahabat Nabi tu dia sukalah kalau dia gitu dengan kuda dia, sebab dia tahu dah perangai kuda dia tu. Tu sebab tu hak mana ada pergi dia akan beli. Dan kuda ni dia boleh guna untuk apa? Siapa Nabi latih kuda dia tu, maknanya kuda tu jadi seimbang sehingga dia tak perlu pegang tali kekang kuda. Dia kepik dengan pohon gitu ya. Dia boleh dah. Mana stabil di atas kuda, walaupun kuda tu berlari dengan pantas pun. Itu semua latihan untuk apa? Hak tu semua tu boleh pahala belaka tu. Dan termasuk dalam syariat. Jadi maknanya kalau kita berlatih naik kuda atas dasar ni, memang boleh pahala. Semua ulama kata boleh pahala. Tetapi dengan maksud lagu mana tu kita nak bincang ni. Semata-mata naik gitu per habis pitih. Siapa Nabi tengah duit kata tak nak beli kuda, apa nak habis sunnah. Makan pun tak cukup. Jadi mahal pengurusan kuda lagi pengurusan keluarga. Tu tak kena lagu tu. Sebab sahabat Nabi pun tak ada kemampuan, tak beli. Tak beli kuda. Baik, tak apalah. Waktu kita tengok selepas ni dia ada perbincangan dia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini berkait dengan kuda perang. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Dan siapkanlah kuda yang ditambat untuk berperang. Kuda yang ditambat, ribatul khail, kuda yang ditambat tu mana? Kuda yang dipersiap juga musuh kamu. Jadi kuda ni kalau kita pelihara kuda dengan maksud hak ni lah paling besar. Lepas tu zaman kita ni tak ada dah perang. Kita ambil semangat tu. Sebab naik kuda ni dia boleh menyihatkan tubuh, banyaklah dia punya kebaikan dianya. Ni kalau hak sihat dah, kalau tak sihat naik jadi masalah. Baik. Dalam kitab sahih, siapa dia ni? Urwah Al-Bariki. Cuba tengok ni. Nota kena 10 sebelum kita baca hadis ni. Ia adalah Urwah bin Al-Ja'd. Urwah bin Al-Ja'd atau Urwah bin Abul Ja'd Al-Azdi Al-Bariqi, seorang sahabat yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Sebab ada setengah sahabat tak riwayat apa hadis, dia ni riwayat hadis. Termasuk di antara orang yang menghadiri penaklukan negeri Syam dan tinggal di sana. Kemudian Uthman mengutusnya ke Kufah, dan dia ni antara tentera berkuda. Mahir naik kuda lah dia ni. Siapa Zainal Uthman tu, dia diutuskan untuk. Baik, dia kata
Dia kata Nabi ada bersabda, al-khailu ma'qudun fi nawasiha, al-khair ila yaumil qiyamah. Al-khailu ma'qudun fi nawasiha, al-khairu ila yaumil qiyamah. Gitu cara baca. Khair itu dijadi khabar. Kalau mengajar jadi khabar. Al-ajru wal maghnam, kebaikan ana terjemah sikit ana ubah sikit terjemah dia tu. Sebab al-khair itu dia panggil khabar. Kita terjemah begini. Kuda yang dipersiapkan untuk perang adalah kebaikan yang berkekalan. Dia ikat tu, dia bukan apa lembu cucuk hidung tu. Dok kuda tidak lagu tu. Dia ikat sini. Tu patut tambah. Tayu makan. Dia hak ni dalam hadis Nabi tak benar tambah di tengah panah. Dia boleh menyebabkan jadi sakit dia. Ya, kalau dalam syarah hadis al-khairu adalah kebaikan. Dia jadi khabar tu al-khairu tu. Kalau orang mengaji bahasa Arab kat tu asah dalam nahwu lagi tu. Mubtada khabar. Adalah kebaikan yang setakat mana kebaikan itu? Sampai hari kiamat dapat. Gapo dia? Al-ajru wal maghn. Kalau belajar bahasa Arab, al-ajru wal maghnam ni dia panggil badal kepada al-khair itu. Badal kepada kebaikan sampai hari kiamat tu. Maknanya bila kata kebaikan sampai hari kiamat, maknanya dia bermula di dunia. Bermula di dunia tu maghnam, dapat ghanimah. Gipa ya dapat ghanimah, bolehlah kebaikan dunia. Lepas tu al-ajru, ganjaran, pahala sampai mati syahid nak kadang-kadang tu. Maknanya sampai hari akhirat tu. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis ada disebut orang mati syahid ni terus tak masuk alam barzakh, terus pergi ke dalam perut burung hijau tu yang disebut dalam hadis tu. Boleh tu bebas. Ada setengah riwayat siapa dia masuk cuma tak lihat keistimewaan. Itu maksud dia. Jadi kenapa kalau kita baca terjemahan kebaikan diikatkan pada ubun-ubun kuda hingga hari kiamat, tak faham apa satu terjemahan dia. Tak faham terai, tak faham. So ayatlah. Sebab anak kelih pun tak faham. Kebaikan diikatkan pada ubun-ubun kuda hingga hari kiamat. Mungkin Indonesia tu betul dia faham lah dia tu. Gitulah kan. Dia bila kata kebaikan sampai hari kiamat, mana dia bermula di dunia. Dua tu. Apa dia? Al-ajru wal maghnam. Pahala yang didapat hasil daripada. Kalau tak gipa dia begini. Kalau dalam syarah hadis, mana seseorang yang perwa kuda, yang mana kuda tu kuda ribatul khair. Kuda tu ribatul khair. Kuda tu kuda untuk perang. Dia dapat pahala setiap sen, setiap apa saja usaha yang dibuat berkait dengan kuda tu semua boleh pahala, walaupun tak pergi perang lagi. Sebab kuda tu adalah ribatul khair. Kuda yang diguna untuk pergi perang. Kena bersih semua tu dia punya senjata tu. Tak boleh bila nak. Dan peralatan perang yang sentiasa diservis tu boleh pahala ni maksudnya. Baik, hak ni dia sebut selepas ni saya sebut di belakang tu. Jadi maknanya sesuatu yang kita buat, kalau kita nak kias sesuatu yang kita buat dengan maksud untuk dapat kebaikan agama, dia tetap boleh pahala. Tetap boleh pahala. Baik. Maksudnya pahala di hari akhirat di samping harta rampasan perang hak kita boleh di dunia. Sahabat kata kita ni boleh makan mewah sikit selepas perang, kalau tak mati kan. Boleh harta rampasan perang, bolehlah makan mewah sikit, makan air. Kalau tidak makan tamar, kadang tamar 2 hari sekali jumpa makan yang sedap. Ada sahabat sebut gitu. Sebab mereka jadi hanya berasal dari kuda yang digunakan tu. Jadi hak kelebihan seperti disebut dalam ayat ni, ini kuda yang dipersiapkan untuk perang sahaja. Kalau kuda yang dipersiapkan untuk jaga tanaman, dia tak dapat kelebihan. Sebab ada juga kelebihan, boleh pahala juga, tapi tidaklah pahala kuda ribatul khair. Lepas tu motor kita mari masjid sama pergi dengar kuliah, bawa itu bolehkah kita tulis itu ribatul khair motor tu. Tapi kalau tulis pun mana molek, tapi kena guna molek. Kalau guna ke arah maksiat, itu bercanggah dengan kalimah tu.
Sebab ini kalimah ribatul khair ni kalimah Quran dan kalimah hadis. Tu kan. Kita kata ribatul khair dah tu kita duk guna pergi kuliah, pergi buat ratul khair, menggunakan perai, bukan zaman perai kita ni. Tu insya-Allah boleh lah. Kita harap gitu. Doa biar boleh. Tapi asal ribatul khair di mana kenderaan ataupun apa saja yang diurus untuk tujuan perai, walaupun peperangan itu tak, itu makna ribatul khair. Baik, Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, dia kata hadis ini mengandung isyarat mengenai keutamaan kuda atau haiwan lain. Jadi bila Nabi sebut kuda secara khusus, maknanya dia tak termasuk haiwan lain. Tetapi ada dalam syarah dia kata tak, kalau haiwan misalnya hema digunakan untuk akak barang. Sebab bila nak pergi perang ni ada je kena ada orang pergi barang juga. Makanan letak atas hema. Jadi hema tu kita jaga, termasuk ribat juga tu. Walaupun dia bukan kuda, tapi kepentingan dia tu untuk bawa barang keperluan tentera tu, engkau dulu kan, tak ada lori pula ni, termasuk juga. Jadi maknanya kena jaga jugalah kesihatan dia tu. Kena jaga molek supaya dia tu sihat. Kalau lah ni kat servis berkala lah kita kata. Tu termasuk dalam sunnah tu kan. Kalau tidak kat mentah-mentah rosak apa. Dia nanti rosak baru nak beki. Tak misalnya tak. Tak payah juga tu. Nak buat tu tak. Nak berkala kita kata tak. Makan pun. Jadi benda-benda gitulah. Mana kalau berkait dengan jihad fisabilillah, yang mana kita jaga untuk tujuan itu, maka kita akan dapat pahala seperti walaupun bukan kuda. Kalau ni orang tak peredah dengan kuda. Bawa kuda kata-kata. Orang guna jet lah ni. Patu senjata pula daripada benua ke benua pergi. Kadang-kadang beratus kilometer boleh pergi. Orang tak guna dah kuda ni. Lepas tu manfaat kuda banyak lagi manfaat lain. Untuk tanaman, untuk kesihatan, banyak lagi manfaat lain. Adalah hadis Nabi bila hujung dunia ni, bila akhir sebelum kiamat ni, ada pula keperluan kuda sebagai orang panggil kenderaan perang berlaku pula. Pada waktu tu senjata-senjata sudah tak ada dah. Pada waktu dia kembali kepada Allahu anhu, bahawasanya Nabi SAW bersabda. Inilah anak sebut tadi jumpa Fatihah ni. Banyak sungguh dia punya manfaat kita dapat. Man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan biwa'dihi fa inna shiba'ahu wa riyahu rawthahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Sesiapa saja yang memelihara seekor kuda dengan maksud untuk pengurusan kuda itu, makanan dan minuman dia, itu makna kenyang, tu makna setiap hari kita duk makan ke kuda tu, makan minum dia, kita duk bersih ke kiamat. Makna ditimbang semua tu sebagai amal soleh tu. Bukan kata sia-sia kita duk kokok tahi dia tu. Lagi tak di satu tempat tak suri kota tu duduk bertimbun situ. Semua tu boleh pahala. Banyak lagi sebenarnya hadis-hadis lain yang sebutkan tentang kelebihan ni. Orang yang jaga peralatan perang dengan maksud bersiap siaga bila diarah berperang, terus boleh pergi berperang, semua tu termasuk dalam ribatul khair. Kelebihan ribatul khair. Di antara manfaat kuda lainnya adalah boleh ditunggangi. Ni hak tadi hak paling tinggi lah, hak tadi hak paling tinggi pergi perang tu, tapi ada lagi manfaat lain walaupun tidak melibatkan pun. Sebab tu kalau orang ada duit, boleh dia pera kambing, kuda, daripada duk pera setengah-setengah binatang. Misalnya pera singa ke, bagi dia pera singa. Misalnya apa habis piti tu. Ada kata tidak apa, bukan piti dia. Nantilah. Di antara manfaat lainnya adalah boleh ditunggangi dan menjadi perhiasan. Menjadi perhiasan. Perhiasan ni maksud dia kebanggaan. Bukan makna bangga sehingga jadi takabur, tidak, jangan faham gitu. Zinah ni maknanya orang panggil macam aksesori hidup. Kereta lah kereta ke tak? Molek tahu mana pun tak basuh. Ataupun kita ada duit, kita beli kereta comel, kereta sport kita tak apa. Okay, tu tak apa sekadar tu tak apa, kita ada reti. Boleh.
Segi-segi pekohnya. Cumanya hidup ni tak boleh dengan pekoh saja. Kena tengok pula dari segi akhlak banyak ke. Tapi memang itu makna zina. Zina ni bukan makna perhiasan sekadar nak tunjuk, nak bermewah, takut dia zina ni dia termasuk keperluan juga. Jadi kalimah zina diguna pakai dalam parking kuda besar, orang tengok tahu dah ni gurul mahjal ni ada duit, beli mahal lagi. Barang lagu tu tak apa dalam agama. Dia naknya kegunaan kita tu lagu mana? Kita guna tak lagu mana? Baik, cuba kita tengok di sini. Ini kelebihan lain yang lebih rendah kedudukan. Hak tadi kuda dari sudut kelebihan paling tinggi, iaitu sebagai ribat. Ini kelebihan lain. Gapo dia? Untuk ditunggangi dan menjadi orang panggil aksesori untuk kehidupan kita. Keperluan kita. Kereta tu keperluan. Ini pun gitulah juga. Sebab tu dalam hadis Nabi kata kena jaga molek. Binatang yang kita guna sebagai tunggang ni, kalau kita tak jaga, duk tak tengah panas, makan bui tak cukup, minum tak cukup, tidak bui makan yang berkhasiat, tiba-tiba nak naik, nak pergi kerana keperluan, sakit binatang tu. Ada sebut dalam hadis. Sebab kita lah. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi di antara manfaat zina, dan Allah telah menciptakan kuda. Tu tadi sebut kuda. Anjing ni banyak manfaat dia. Setengah-setengah ulama kata anjing memang untuk kebaikan manusia. Waktu kita kata haram tu, itu bak lain. Apa kucing ya? Tak boleh makan. Ada maksud kucing. Cuma dia nya halal, tapi tak boleh makan juga. Sebuah anjing tadi haram makan tak boleh. Lepas tu cara pera dia pun dia ada perbincangan dia. Sebab sahabat pera anjing. Tapi bukan kita ambil di masjid, jangan silap faham. Pera anjing ni untuk jaga tanaman, untuk sahabat ni tanaman kadang-kadang tu berapa ekar estate kita kata. Lepas tu dalam tu dia tenuk pula dia punya kadang daripada pasir, pera kambing, semua tu dia perlu tu kepada binatang tu anjing. Dalam hadis pun sebut boleh. Bahkan untuk jaga keselamatan kita pun boleh. Tapi Nabi tak benar kita jadikan dia sebagai minal muttawifin wal muttawafat. Nabi tak benar. Kau duk belaga atas rumah kita, pera atas rumah sepak kucing, Nabi tak benar. Waktu Nabi tak ada banyaklah riwayat mereka rahmat tak masuk. Maknanya kadar yang dibenarkan dalam syariat untuk anjing ni, dia ada kadar dia, dia ada hak dia. Tak boleh sebebas kucing tu. Boleh guna. Dan anda pernah jumpa dah ni orang hak guna ni. Orang Kelantan kita di Kata Panjang. Dia kata sebelum dia pergi bawa anjing dia, tahu berapa puluh ekor? 30,000 2 ekor. Sekali ekor jual. Ano kata besar ke ni mo. Dia kata ni ustaz dia kata ni. Kos dia tu besar kat lah nak dah atas bukit. Kau saya masuk dalam, anak pernah pergi. Dia kata duduk cakap berdiri dia, kos berdiri besar lah, mahal lagi kos dia kata. Punolai si banyak kau. Aku sekali dia beli anjing 2 ekor. Tapi dia tak sana, dia tak klik rumah. Dia kata bunyi suara dia tu, babi takut dia. Tu anjing tu. Besar man. Tu makna untuk kebaikan, tak ada masalah, boleh. Lepas tu tak perlu suruh orang sik, kita di pun boleh pera tu. Nak upah orang pula mahal pada pera ni pula. Cari bawa menggali jaga. Tak boleh jaga dia, ada kaedah dia, ada hukum dia. Lah ada hukum dia. Ada hukum dia. Anda tengok dalam gambar, salah seorang pernah ulama Kelantan lah, dia bergambar dia Majlis Agama Islam. Nama apa? Ahli Majlis Fatwa Negeri Kelantan dulu tu. Pera ni besar aku main. Nama dia? Pak Ali. Haji Wan Musa. Duk gambar dengan sesek mufti. Anjing dekat depan ada dalam gambar tu. Terakhir debat dengan dia nak tahu. Tu. Anda pun tak pernah pera anjing, jangan silap faham pula. Tapi dia tu dia ada dalil dia. Latar belakang pengajian dia tu ada cara dia sendirilah. Anda pun malah nak bicara tu lah. Anda tidak supaya jojokan dia tambah di tiang masjid ni lepas sali. Anda pun tidak buat begitu. Nak ayatnya boleh dengan kadar yang dibenarkan, tak usah lebih-lebih lah. Setakat Nabi, setakat tu. Kita nak ambil kira dalam mazhab lain, kita bincangkan data dalam Sunan Nasai, dia ada bincang secara khusus tu. Gitu. Nak ayatnya bina. Baik. Pendapat yang sahih mengatakan diperbolehkan memakan daging kuda, boleh.
Nama dia kuda pecut, kuda yang memecut dengan laju, dengan pantat. Allah puji sehingga Allah bersumpah dengan kuda pecut ini. Rasulullah SAW sendiri mencintai kuda. Allah sayang kuda. Apa ni Rasulullah? Dah kalau kita tengok dari riwayat, masa dia duduk cuci, duduk gosok kuda dia, memang dia sebut Allahumma bariklah. Jelas dalam hati. Kadang-kadang kambing, kadang-kadang unta, hak nak jadikan binatang korban, Nabi kata Allahumma bariklah, ya Allah berkatilah binatang. Jadi kita tak kira binatang, itulah kenderaan kita itulah. Mana tak ada kenderaan ni berat. Dengan motor, dengan basikal, dengan kereta tu, tak boleh kalau kita nak kata. Seperti Nabi kata, ya Allah berkatilah kenderaan ni. Dalam riwayat Nabi pakai baju, Nabi kata gitu. Bila Nabi nak pakai baju, Nabi kata Allahumma barik, ya Allah berkatilah. Baik. Diriwayatkan Rasul sendiri mencintai kuda dan memiliki perhatian, dan Nabi ada memberi perhatian khusus pada kuda. Bahkan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa dia berkata, kata Anas ni khadam Rasulullah ni, dia kata tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai oleh Rasulullah selain wanita dan kuda. Rasulullah sayang sungguh kepada perempuan ni isteri dia lah. Bukan isteri orang lain, isteri dia. Sebab tu Nabi jaga sungguh. Pakai wanita-wanita lain pun Nabi doa kebaikan kepada wanita Madinah, wanita Ansar. Tu. Sebab ialah paling tidak, kalau dalam kita paling tidak kita mikir seseorang yang nak timbul pemikiran yang buruk terhadap perempuan ni, cuba dia ingat gini, mak dia tu perempuan. Tu lama kata, mak dia tu perempuan, insya-Allah hati dia jadi baik. Mak dia tu perempuan, kena ingat gitu, tak apa dah. Jadi hak ni ada huraian khusus lah. Wanita ni sebab apa? Sebab dia ni mencukupkan keperluan kita. Tak lengkap kehidupan kita ni kalau tak ada perempuan. Orang panggil wanita, orang panggil isteri. Tu hak mak tu ialah. Tu. Begitu juga kuda. Keperluan dia sangat banyak. Kuda zaman dulu ni enggak postman pun guna kuda zaman Nabi. Mana ada dia punya peralatan moden. Semua maklum hak tu kuda memang kuda pantas semua. Nak pergi ke satu kawasan nak pergi, orang panggil apa, nak bawa perkeliling kerajaan ni, kedudukan kuda ni. Sebab tu Nabi suruh jaga. Jadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, dari segi sunnahnya kita kena jaga. Sesuatu yang penting untuk kehidupan kita, misalnya selipar, kita buat mari masjid, kotor selipar, bau tai kucing di selipar lah, basuh lah, nak mari masjid. Benda-benda gitu kena jaga. Motor, kereta, kena jaga. Baik, Ana habiskan di sini. Para ulama salafus salih juga memiliki perhatian terhadap kuda. Mereka kalau arak dia, sebab kalau arak dia ambil kiranya, dia ada geran. Kuda dia tak ada geran. Ada kuda dia ni, dia tanda dia ni keturunan mana, keturunan kuda Parsi ke? Jangan, dia ada tu. Hak ni, jadi kalau orang nak mari beli, dia tahu kuda dia ni, dia kuda ni apa tak jual harga ni, kalau nak boleh 20,000. Dia mana ni keturunan dia, kita ambil bakal dari Parsi. Hak ni kuda perang. Dia ayak. Boleh ayak tu. Tu. Ni kuda daripada ni, kuda daripada ni. Cuba tengok dalam internet lah. Anda tengok kuda ni, ada kuda tu dia warna emas kulit dia. Berapa ratus ribu harga tu. Maknanya kuda ni dia ada nasak dia, ada silsilah dia. Kalau orang coba kuda dia timnas, titik lah. Supaya anak pergi tempat orang basuh air saja ya. Dia panggil tempat pusat latih air laga. Mana? Kami muka kita dibaca, dia ada tempat dia. Anak pergi tengok, penuh bahaya daripada Bangkok pada waktu situ. Anak pergi tu, masa dia nak cara, dia basuh kata 1,500 harga seekor. Mata dia buta, sebelum mata dia buta tu berapa, 10,000. Masa dia belaga tu kena susuh tu buta mata. Tapi memang besar air tu, dada duk gitu. Dia lalu air lari lalu ala homo dia panggil. Warna ni sangat sisi balik bala tinggi tu. Lepas tu ada lebu apa dia, anak pun tak erti mana tu. Anak kata ada. Kalau orang buat ayat dia boleh syarah tu 3 siri. 3 siri kuliah dia boleh syarah. Ni pun kuda gitu juga. Dia ada geran dia tu. Kuda ni keturunan mana? Siapa begitu? Buat apa tu?
Sebab dia ada kualiti dia. Maka sepatutnya orang Islam ni kena ada ilmu, kena ada asik lah. Kalau lah ni gapo dia sesuai dengan persiapan perang, ilmu tentang orang teknologi senjata kena erti. Supaya kita tengok di Palestin, siapa dia skor tu, orang tak tahu tu mana dia bina kekuatan. Siapa terkejut orang bila berlaku tu, orang tak skor, di luar jangka lah. Mari mana tu, orang tu kata seminggu sampai 5,000 dia boleh buat keluar roket tu tak. Sebenarnya tidak 5,000. Masa lepas tu banyak. Dalam mana persiapan, mana teknologi. Yalah kalau nak sebut panjang cerita lah. Mana teknologi tu bantuan daripada pihak mana, macam-macam lah. Orang Islam, orang tak sanggup dah nak tengok 70 tahun dah ayat Palestin tu kena. Jadi begitulah. Tak apalah, itu maksud dia nya. Nampak kita sekarang ni alat-alat moden yang sesuai dengan zaman kita. Itu ribatul. Keberkatan dan kebaikan kuda tetap ada hingga hari kiamat. Kalau dia tidak diguna untuk peperangan, banyak lagi manfaat kuda ni. Untuk pertanian, penternakan, sukan misalnya. Tu boleh tu. Tak ada masalah tu. Namun hal ini tidak bererti tidak bererti berpatukan. Itu kita lupa kepada peralatan-peralatan moden yang boleh menjayakan jihad di zaman moden. Lupa tu pula. Tak kena lagu tu. Dia puayat dah takut silap faham lah. Kuda lah ni tidak relevan. Kuda lah ni untuk perang. Kerana masalah ini termasuk dalam keumuman firman Allah. Ni wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kamu kena buat persiapan sesuai dengan kekuatan, sesuai dengan zaman. Itu maksud dia. Habislah bab kuda. Jadi maknanya kesimpulan yang kita boleh ambil supaya kita boleh hayati hadis dalam konteks diri kita. Tak kiralah kita ni sebagai apa, sesuatu yang menjadi kepentingan kita kena jaga maulid, termasuk dalam sunnah. Kena jaga maulid. Sesuatu yang penting khususnya untuk agama kita, nak pergi masjid, nak pergi kuliah, nak pergi mengajar, tak kiralah, untuk keperluan dunia akhirat, kena jaga maulid bagi-bagi lagu tu. Itu maksud dia. Kemudian untuk minggu hadapan kita akan bincang pula keberkatan kambing. Kambing pula. Kambing. Ini pun tak apalah, kita bincang minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.